Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil kitabil aziz wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Kila man aba ya Rasulullah, kila man ata'ani yaqulu jannah wa man asani faqad aba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu taqaddama bi dzambi. Al-qamaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Jadi yang dilakukan untuk kampung yang diraihkan Tuan Musi Surau, juga yang diraihkan Datuk Rosli, barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, ahli Jatuh Kuasa Surau, Haji Maksum, tuan-tuan muslimin, muslimat, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan sekalian. Alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita sampai malam yang ke-28 Ramadan. Begitulah cepatnya Ramadan berlalu tuan-tuan yang mulia. Dan bagi kita ni manusia yang selalu mengira-ngira masa. Kalau tanya kita ni, di antara kita nak Ramadan ini panjang ataupun nak Ramadan ini pendek, majoriti di antara kita akan cakap kalau boleh hari ini last Ramadan. Sebab apa? Sebab manusia ni dia memang sifat dia dan sikap dia begitu. Bila satu perkara dia ada, dia senang lupa. Dan dia tak tahu nak nilai benda yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manusia ni dia akan tahu berharga di sisi dia je. Sebab tu nilai Ramadan ini dia mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi di sisi manusia ini kadang-kadang seumpama tidak bernilai ataupun tidak bernilai ya di sisi kita. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ini pun nak kira pun tazkirah Ramadan lepas maghrib ya. Jarang ada tazkirah Ramadan lepas maghrib. Surau ni je yang saya tahu adalah. Jadi yang makan-makan pun teruskan makan-makan, yang ada ke lapangan nak dengar kuliah pun boleh, tak ada masalah. Ya, kita nak sama-sama kongsi ya berkenaan dengan bagaimanakah kita sebagai orang-orang yang ahli Ramadan, orang yang dididik oleh Ramadan, orang yang berada di dalam Ramadan ini selama 30 hari, 30 malam Ramadan, menjadikan kita produk ataupun hasil terbaik Ramadan. Dan tidak dinafikan sejauh mana, secebok mana pun kita,
kita ni akan satu masa akan habiskan Ramadan. Ya, dan kita akan sambut satu Syawal ataupun kita panggil hari raya. Cumanya saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan yang hadir pada malam ini macam mana kita nak sambut Syawal, ya. Dan apakah kesilapan-kesilapan kita di dalam menyambut Syawal. Ya. Di antara perkara yang menjadi satu kebiasaan bila kita sambut Syawal, ya, iaitu bermaaf-maafan. Ya. Kita ni tuan-tuan nak minta maaf tu dia mudah. Ya. Nak memaafkan orang itu yang susah. Minta maaf mudah. Nak maafkan orang tu susah. Sebab tu bila kita hari raya, kita akan cakap selamat hari raya Aidil Fitri, maaf zahir dan batin. Percakapan ini dia mudah dekat mulut. Dah jadi macam kebiasaan. Bila jumpa orang, selamat raya, maaf zahir batin. Minta maaf zahir batin, kosong-kosong. Kan? Perkataan ni dia sangat mudah. Ya, sangat mudah. Sehingga pun tak ada rasa apa-apa pun dekat kita. Seolah-olah kita minta maaf dengan orang ni tuan-tuan melihat, dia tak ada apa-apa kesan pun dengan kita. Sama ada kita minta maaf atau orang yang bersalaman dengan kita untuk memaafkan, dia tak ada rasa. Sebab kita rasa perkara itu perkara yang biasa, perkara yang mesti. Minta maaf tu perkara yang mesti. Satu adat kebiasaan bila sampai hari raya minta maaf zahir batin, perkara yang dah biasa dah. Ya, biasa. Sebab itu minta maaf ini dia perkaranya mudah. Tetapi nak memaafkan orang ini dia perkara yang susah. Belum tentu kita ni tuan-tuan yang mulia solat 5 waktu sehari semalam. Malam Ramadan kita di saf pertama solat sunat tarawih, kita tadarus Quran, kita berinfak, kita berwakaf, kita bersedekah, kita bantu orang-orang fakir miskin, kita tolong orang-orang anak yatim, kita bagi makan orang-orang yang berbuka puasa. Belum tentu kita ni orang yang di saf pertama ini tuan-tuan yang mulia kita mudah untuk memaafkan orang. Belum tentu. Kadang-kadang kita ni duduk dekat saf pertama. Bila salam pagi hari raya tu, maaf saya batin, Tuan Pengerusi, maaf saya batin, Tuan Imam, kan? Mulut senang, tapi Tuan Imam dengan pengerusi belum tentu boleh maafkan. Pengerusi surau belum tentu boleh maafkan AJK, belum tentu. Sebab apa? Kadang-kadang Ramadan ini, AJK ni dia tak jalankan perkara yang betul. Disuruh hidang lain, dapat hidang lain, disuruh buat air lain, dapat air lain. Bunyinya macam seronok tuan-tuan yang mulia. Salam, selamat raya Tuan Usi, selamat raya Mazhab Batin, selamat raya Batin. Mulut cakap minta maaf, tapi hati geram. Dia punya geram ni tunggu sampai Ramadan akan datang pun belum tentu dia maafkan orang. Sebab memaafkan orang ni perkara yang susah. Dan nak dapat maafkan orang ni tuan-tuan dia kena dilatih daripada Ramadan. Sebab itu Ramadan ini bulan yang sangat baik untuk melatih kita maafkan orang. Minta maaf, maafkan orang ialah pada bulan Ramadan. Sebab tu bila orang yang datang Ramadan ni bersesak-sesak, bersibuk-sibuk kan, tidak selesa, makan dihidang, kadang-kadang tak kena dengan cita rasa, dengan selera kita, kita jadi orang yang memaafkan. Kita ni bila berbuka puasa dekat masjid, dekat surau, kita tak tahu menu pun. Apa yang dihidang itu yang kita makan. Ada perkara yang kadang kita suka makan, ada perkara yang kita tak suka nak makan. Tetapi kita jadi orang yang memaafkan. Sebab itu bila kita sampai ke surau, kita tak makan daging. Tetapi orang hidangkan daging. Ayam dekat sebelah sana, daging kat tempat kita. Kita jadi orang yang memaafkan sebab ini Ramadan. Kita datang Ramadan, nak datang saf pertama, tapi tempat kita tu dah penuh, orang dah ramai, kita dapat saf yang ke-8. Kita menjadi orang memaafkan orang. Kita ni bulan Ramadan tuan-tuan mulia, bila kita bangun pagi sahur, isteri kita masak dekat dapur untuk menyempurnakan sahur. Kita ni bila nak kejutkan anak-anak, nak bantu isteri ni, perlukan kesabaran. Dan kita ni jadi orang yang memaafkan. Sebab apa? Sebab Ramadan ni nak ajar kita ni orang yang memaafkan. Sebab itu Ramadan, bila kita selesai masalah dekat Ramadan, kita dah biasa maafkan orang dekat Ramadan. Bila sampai dekat Syawal, nak maafkan orang tidak ada masalah. Sebab tu bila kita nak maafkan orang, tak payah nak tunggu adik-beradik datang rumah. Kita anak sulung, ada 5 beradik. Kalau kita ni tuan-tuan yang boleh dihasilkan oleh Ramadan, dididik oleh Ramadan, kita tak tunggu adik yang pertama, adik yang kedua, adik yang ketiga datang rumah kita, tak. Kita abang, kita datang rumah adik. Sebab apa? Sifat kita ni nak maafkan orang.
Kita nak minta maaf, nak maafkan adik-beradik. Tak payah nak tunggu, saya abang sulung. Selagi adik tak datang, kan tak minta maaf, kita tak boleh nak datang rumah dia. Tak kira pun walaupun raya dah habis pun. Raya dah 30 hari dah habis. Tapi adik-adik tak datang rumah kita abang, kita kakak yang sulung. Kita ada ego, kita rasa kita ni betul. Kita rasa kita ni baik, kita rasa kita ni tua. Kita tunggu adik-beradik kita yang datang. Kalau dia tak datang, aku tak datang rumah dia. Ramadan tak ajar kita macam itu, tuan-tuan. Ramadan ni kita jadi orang yang memuliakan orang, pandang orang baik, semua orang betul, kita yang tak betul. Semua orang berdapat pahala, kita yang kurang dapat pahala. Kita ni tengok orang terbalik, kita rasa banyak pahala, orang lain tak ada pahala. Orang lain semua tak betul, kita rasa kita betul. Itu yang silapnya. Sebab itu Ramadan ni nak betulkan mana yang tak betul. Dan bila kita dah betul ni tuan-tuan yang mulia, kita akan jadi orang yang betul. Dekat mana-mana pun bulan kita pergi, lepas Ramadan masuk Syawal, kita jadi orang yang baik. Nampak orang kita maafkan, ada kesilapan biasa, kan? Kita cakap masak pagi raya nasi impit, isteri ke buat lontong. Kita cakap lontong, dia masak lemang. Kita masak lemang, dia masak ketupat. Kita masak rendang, dia masak ayam masak merah. Semua tak kena, tapi bila Ramadan kita dididik dengan memaafkan orang sampai pagi raya, kita tak ada masalah. Kita suka, kan? Buka-buka tengok hidang isteri, rendang pula, ingatkan ayam masak merah. Kita pun suka beritahu, terima kasih awak masakkan saya pagi raya, kan. Kita jadi orang yang memaafkan, senyum. Lepas tu isteri ingat, abang rasa suruh makan nasi rendang, saya termasak asam merah. Tak apa, kan. Saya sekali tukar selera. Tengok, macam inilah Ramadan. Kita pagi raya dah mengamuk dah. Belum pergi surau lagi. Tak payah cakap orang lain lah. Kita yang AJK ni, tuan-tuan dia, ingat baik sangat ke? Belum tentu. Baik ni sebab kita AJK je. Lebih baik tak jadi AJK. Sebab tu kita takut kalau kita ni jadi AJK, masjid AJK surau ni. Takut ni depan orang nampak baik, di sisi Allah Ta'ala ni nampak buruk. Sebab tu kita takut macam tu. Sebab tu tuan-tuan yang mulia, Ramadan ajar kita untuk memaafkan. Sebab itu bila sampai Syawal, kita lah orang yang pertama sekali mudah untuk memaafkan. Yang kedua, bila sampai Syawal, kita ni bila dapat jemputan, open house, rumah terbuka, orang kawan-kawan jemput, ahli karya jemput datang rumah, kita suka. Ya? Dan kita datang. Kita pergi rumah orang ni dengan jemputan orang, itu baik. Tetapi bila kita jemput orang datang rumah kita, itu lebih baik. Bila orang jemput datang, kita pergi rumah dia, itu baik. Tetapi kalau kita jemput orang datang rumah kita, itu lebih baik. Kita ziarah rumah orang itu baik, tetapi bila kita jemput orang untuk ziarah rumah kita, itu baik. Sebab apa? Sebab tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Bila kita ni dijemput oleh orang, kita menunaikan hak dia, kita datang ke rumah dia, tuan-tuan yang mulia. Ini perkara yang baik Islam ajar. Tetapi yang paling baik ialah kita jemput orang datang rumah kita. Sebab apa? Nak betulkan niat kita. Masalahnya kita ni, tuan-tuan yang mulia, di antara perkara kita ni, bila kita pergi rumah orang, kan berziarah ke rumah orang, kita kadang-kadang langgar adab. Bila kita datang rumah orang ni, tuan-tuan yang mulia, kawan jemput atau kawan tidak jemput, nama pun hari raya. Hari raya ni tak payah nak jemput. Jemput, datang. Tak jemput pun boleh datang. Tapi ada adab. Bila kita datang rumah orang, kita bagi salam. Sunatnya 3 kali. Kan, pergi rumah pengerusi surau, salamnya 3 kali. Jangan pergi rumah pengerusi surau, mentang-mentang dia pengerusi surau, kita salamnya 28 kali. Tak boleh. Tetap sama. Pergi rumah pengerusi surau, salam 3 kali. Pergi rumah AJK surau, salam 3 kali. Pergi rumah adik karya biasa, salam 3 kali. Pergi rumah adik-beradik, salam 3 kali. Sunatnya macam itu. Bila kita datang rumah orang, bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum 3 kali, tak ada orang jawab, start motor, start kereta, balik. Walaupun kita nampak, kereta dia 3 biji tu masih ada kat situ. Sliding door pun terbuka. Ada dengar suara lagi. Kita bagi salam, dia tak dengar. Kita bagi salam nombor 2, dia tak dengar. Salam ketiga, tak ada, kita balik. Walaupun dia jemput kita datang boleh jauh dengan lapar, dengan tak makannya. Bawa anak-anak lagi semangat dengan harapan boleh datang rumah dia makan. Tapi bagi salam, orang tak jawab, balik. Tak payah nak tunggu lagi, tak payah nak hantar spy. Kita kadang-kadang dah anak bagi salam 3 kali, tengok macam ada, macam tak ada, kita suruh anak kita panjat pagar. Lompat jalan pusing, kan? Dengan harapan tuan rumah tahu. Islam tak ajar macam itu. Satu bila kita pergi ke rumah orang, yang pertama sekali kita kena pegang tangan anak kita ni, tangan cucu kita kena pegang kuat-kuat. Supaya dia ada adab. Bila kita masuk ke rumah orang ni, tuan-tuan beliau, orang silakan duduk dekat situ. Dekat situlah disilakan duduk. Walaupun dia ada sofa yang harganya mahal-mahal,
Ada set sofa yang banyak. Kalau dia silakan duduk kat sini, sini je duduk, tak ada tempat lain. Walaupun yang kita tempat duduk kita tu tak disediakan makanan, tidak ada kuih, muih, biskut raya tak ada. Kat situ suruh duduk, itulah tempat kita duduk. Silakan duduk, kita pergi tempat lain, tempat yang ada kuih. Tak. Adabnya kita bertamu ni tuan-tuan yang mulia. Bila kita disuruh duduk, disuruh duduk sini, duduk sini. Kan? Bila dah duduk, kita tunggu tuan rumah. Apa yang tuan rumah suruh akan datang. Bila lagi tuan rumah nak suruh? Bila dia datang, dia bawa makanan. Bila dia datang makanan, dia hidang. Bila dia suruh makan, baru makan. Kita ni datang rumah orang, mentang-mentang hari raya, tak suruh makan, makan. Lain lagi kalau tuan rumah cakap, buat macam rumah sendiri. Betul-betul kita buat macam rumah sendiri. Sedangkan adab bertamu tak macam itu dalam Islam. Kita dalam agama, bila orang jemput duduk, dia suruh jemput duduk aja, tak suruh makan. Kalau dia cakap, sila duduk, buka kuihnya makan, itu maknanya baru suruh makan. Walaupun di hari raya, datang rumah orang, kan, silakan jemput makan, duduk baru makan. Kat situ ada kuih, kat situ makan. Tak payah nak tunggu, nak rasa macam dia baunya, nak tes-tes, bau laksa ke, kan, bau mi goreng ke, bau caketiau ke, tak payah. Nak tes-tes kita punya hidu kita ni kuat tak kuat, tak payah. Kan, tak dengar bunyi masak-masak ke, kan, tak bunyi macam buat apa Nescafe tarik Milo ais ke, tak payah. Duduk situ diam-diam makan, cakap dengan anak-anak pas makan. Itu adab kita bertamu, tuan-tuan yang mulia. Dan bila dia makan, itu walaupun dah raya yang ke-13, raya ke-13 datang rumah orang ni, jarang orang bagi kuih raya, jarang. Biasanya bila dah lepas raya ke-5, raya ke-6, orang dah tak bagi kuih raya dah. Orang biasanya masak-masak. Tapi bila kita datang rumah kawan, datang rumah saudara mara kita, dan dia hidangkan apa yang dia ada, kita makan apa yang dia ada. Tak perlu nak tunggu apa makanan lagi. Kita ni datang rumah orang dah raya ke-27. Raya ke-27, kuih raya je. Memang itu dihidangkan. Kuih raya ada, kuih raya lah kita makan. Lainlah kalau kita raya pertama, kedua memang biasa kuih raya. Tapi kalau dah raya ke-27, jarang orang bagi kuih raya. Sendiri mengingatlah kan. Tetapi adabnya kita sebagai tetamu, apa yang dihidang itu yang kita makan. Apa yang dibagi minum, itu yang kita minum. Tak payah nak minta. Habis makan, habis minum, balik. Tak payah nak tunggu-tunggu lagi. Dan tuan rumah ni tuan-tuan dia juga ada adab. Bila kita ni ada tetamu datang rumah kita, kan, kita suruhkan duduk. Sebagai tuan rumah yang baik, dia akan keluarkan apa-apa makanan yang dia ada secepat mungkin. Jangan tunggu tetamu tunggu lama. Nanti tunggu lama setengah jam tak keluar-keluar, kita dekat bilik tukar baju, kan, mandi, kan, solek-solek, kan. Tetamu nak cepat, dia banyak tempat dia nak pergi, bukan nak pergi rumah kita aja. Ni adab. Sesuatu kita bagi tahu, kan, ini aja makanan yang ada, kan, ini air bujang yang kita ada, bagi tahu tetamu, tak ada masalah tuan-tuan. Jangan tinggalkan tetamu. Ini tetamu datang, mentang-mentang kawan kita datang drive dari jauh, daripada Meru ni sampai ke Johor, punyalah jauh, 4 jam campur jam, sampai dekat Johor, tuan rumah sana baru nak pergi kedai. Minta maaf, tunggu kejap ya, nak beli barang kejap kat kedai. Pergi kedai setengah jam, balik 40 minit, lagi dengar-dengar nak masak lagi, 2 jam, kita apa pun tak makan. Tetamu minum apa pun tak. Jangan tinggalkan tetamu, tuan-tuan yang mulia. Kita ada hidang apa yang kita ada. Bagi tahu tetamu, ini yang kami ada, kan. Makanlah, kan. Kita sebagai tetamu pula, terima dengan seadanya, makan lebih kurang, habis salam balik. Kan, ini adab tetamu. Satu tuan-tuan yang mulia, bila kita orang jemput pergi datang rumah kita baik, tapi yang baiknya kita jemput orang datang rumah kita. Sebab kita nak bagi orang makan. Itu yang baik, tuan-tuan yang mulia. Dan bila kita ni, orang dah panggil kita pergi rumah orang makan, atau kawan kita panggil kita datang rumah kita, datang rumah dia untuk datang makan, tak payah nak request, tak payah nak minta-minta. Kita kadang-kadang tanya kawan jemput, datang rumah aku ya, kau masak apa? Kita boleh tanya dia masak apa. Kawan tu cakap, minggu ni saya masak laksa. Banyak sangat laksa lah, kan. Sana dah tadi 3 rumah laksa, kan. Kau boleh tukar lain boleh tak? Mi goreng mamak. Kita pula nak pergi rumah orang, kita minta request. Minta bukan-bukan. Kalau boleh sate lah. Minta lagi sate. Tak boleh tuan-tuan yang mulia. Apa yang tuan rumah nak masak, dia hidang, kita makan, kita tak makan. Tak payah nak makan. Tak payah nak komplain. Ini adab. Sebab itulah tuan-tuan bila kita pergi rumah orang, kita kena tahu perkara-perkara yang paling asas dalam agama yang kadang-kadang kita tak tahu.
Dan kita kena jaga anak kita, sebab kita kena pegang anak kita, tangan dia pegang kuat-kuat, cucu kita pegang kuat-kuat. Dan jaga mulut anak-anak kita, cucu-cucu kita, jangan dia tanya, kan? Bah, lapar, ayah lapar, makan apa, kan? Takkan makan kuih raya je, kan? Ini mulut-mulut yang kita kena jaga. Kenapa? Dia boleh menyinggung perasaan tuan rumah. Kita kena hati-hati dengan percakapan ini. Yang ketiga, tuan-tuan yang mulia, kita memang suka tengok bila kita datang raya, bawa anak cucu kita ni dapat duit raya. Betul. Dapat duit raya tu bagus. Tapi kalau kita sendiri boleh bagi duit raya dekat orang-orang lain, itu lebih bagus. Kan? Dapat duit raya bagus. Bagi duit raya dekat orang, itu lebih bagus. Di antara perkara kesilapan mak bapak ataupun mungkin atuk nenek, dia bila ada anak ni, tuan-tuan yang mulia, anak kita ni, nama pun anak, budak, kecil lagi, kan. Jadi apa yang kita buat bila raya, di antara kesilapan kita, bunyinya macam seronok tetapi dia ada kesilapan. Iaitu apa? Kita tahu bila kita pergi rumah orang, orang bagi duit raya. Jadi kita bawakan anak kita apa, cucu kita apa? Handbag, beg duit. Handbag, beg duit. Mak bapak fikir, atuk nenek fikir dengan handbag ataupun beg duit ini mudahkan anak-anak cucu kita. Sebab apa? Sebab duit tak cicir. Nanti kalau orang bagi duit raya masuk ke dalam handbag ya, nanti kalau orang bagi duit raya masuk beg duit ya, kita bagi tahu anak cucu kita macam itu. Tetapi adab bertamu pergi rumah orang tak diajar dalam agama macam itu, tuan-tuan yang mulia. Kalau kita belikan handbag, beg duit, dompet dan sebagainya, letak dalam kereta, tinggal dekat rumah. Sebab apa? Sebab namanya budak ni, tuan ya, bila dia datang rumah orang, pertama sekali bila dia dah duduk, dia akan buka sampul raya. Dia buka sampul raya. Bila dia buka sampul raya, dia kira nama pun budak. Macam tuan-tuan kan pernah jadi budak? Ke tuan-tuan terus lahir besar? Budak ni, cucu kita ni, bila datang rumah orang, pertama sekali dia buat, bila dia duduk, dia buka sampul raya yang dia dapat sebelum tu. Lepas tu, budak dengan budak ni, dia perbanding-bandingkan. Harapkan rumah besar, pangkat datuk, RM2 je. Ini contoh aja, kan? Ini apa pergi rumah pengurusi surau, RM5 aja. Tokek aircon, RM5, komplain. Sebab anak ni, dia suka banding-bandingkan, dia tak tahu apa-apa pun. Nazir masjid, RM2 aja. Harapkan naik kereta Alphard, Nazir pun kena marah. Sebab itu tuan-tuan, kita sebagai ibu bapa ataupun atuk nenek, perkara ini jangan dibawa. Ada dompet, ada beg duit, ada handbag, jangan dikeluarkan. Bagi tahu anak cucu kita pegang tangan dia kuat-kuat. Kalau pergi rumah orang, kan lepas habis makan, minta maaf. Minta maaf, kan bersalam ke orang tua, duduk. Salam 2 tangan, cium tangan. Lepas tu kita pegang tangan dia cepat-cepat, pegang tangan dia. Supaya kita nak ambil, nak bawa anak cucu kita ni bawa masuk kereta sebab dah nak balik dah, jangan lepas. Kita punya skill ni tuan-tuan dia, punya pandai mak bapak. Kadang-kadang kita mak bapaknya dah masuk kereta, anak dia lepas. Dengan harapan ada something. Dengan harapan ada benda. Apa? Tunggu duit raya. Kadang anak kita dah sampai kereta dah. Sampai kereta, papa, tak ada apa-apa ke? Dia patah balik. Tuan rumah punya nak risau bimbang sebab dia ni boleh menyebabkan kerisauan tuan rumah. Tak semua orang sama macam kita, tuan-tuan. Setiap orang dia tak sama. Ada orang dia ada harta, ada orang dia ada duit, dia boleh sediakan duit raya. Kita belum tentu. Sebab tu kita pegang tangan anak kita, kita pegang tangan cucu kita ni kuat-kuat. Supaya dia ni jangan terlepas. Bila dia minta maaf, pegang tangan dia. Jangan tanya siapa-siapa, pergi untuk kereta, simpan dia dalam kereta dengan kita sekali. Tak payah tinggal. Sebab apa? Dia boleh jadi fitnah. Kita ni orang Ramadan, diajar malam-malam Ramadan. Dengar tazkirah, dengar ceramah. Kita orang yang buat 20 rakaat, solat-solat tarawih. Kita diajar untuk jadi adab. Sebab tu kita ni kalau mak bapak yang memang ahli Ramadan, tak boleh nak jaga anak dan cucu dia. Kita jadi orang yang rugi. Tak jaga adab dekat rumah orang. Sebab itu perkara yang penting. Bila kita tahu anak cucu kita perangai macam itu, bagi tahu dia, jangan bawa. Ada duit, jangan bawa. Ada handbag, ada beg duit, ada dompet, jangan bawa. Simpan dalam kereta, simpan betul-betul. Pergi rumah orang, jangan cerita pasal duit. Jangan tanya pasal duit raya. Itu yang kita kena ajar.
Sebab itulah tuan-tuan yang mulia, kadang-kadang bila kita sampai Syawal, perkara yang kita rasa benda tu betul, sebenarnya kita dah lama buat salah. Ya, dah lama buat salah. Bila kawan kita kadang-kadang buat open house, kita tanya, kan, kau buat open house ke? Asyik aku tiap-tiap tahun open house kau bila? Ada macam ini ke? Tak ada. Kita nak buka open house 100 kali pun, itu kita. Buat apa nak cakap orang lain? Asyik pengerusi je buat rumah terbuka. AJK lain bila? Pengerusi nak buat rumah terbuka 100 kali, dia punya suka lah. Dia jangan tanya-tanya orang. Kan? Ini, kejap-kejap saya, tiap-tiap tahun saya. Kau nak buat, tak nak buat, jangan cakap. Nama pun nak bagi orang makan. Dah tu kita pun tak nak datang rumah dia. Memang dah tahu tiap-tiap tahun kalau dia buat open house, dah tentu Maggi goreng, mi goreng, mihun goreng. Kita pula cakap, tak perlu tuan-tuan. Bila kita buka open house, jangan tanya dia, aku dah buka open house, kau bila? Aku je buka, tuan-tuan, kau bila? Ada macam ni? Tak ada, buka-buka, diam-diam je lah. Jangan tanya lagi. Kan? Kita buka bagi orang makan, terima kasih datang, alhamdulillah doakan aku kebaikan, rezeki, murah rezeki, dah habis. Dia tanya, bila Tok nak buat open house? Asyik Nazir je buka open house, Datuk bila? Tak boleh macam itu tuan-tuan, jangan tanya. Kita buka open house, kita alhamdulillah nak bagi orang makan. Jangan jemput, nak ada timbal balik, tak payah. Aku dah buat minggu ni, kau buat minggu depan ya. Aku buat sate, kau tahun depan, kau minggu depan kambing golek ya. Tak payah. Tak ada nak request permintaan itu, tak ada dalam agama. Mudah-mudahan tuan-tuan yang mulia, perkongsian yang sedikit ini ya memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kan kita pun dah nak habis Ramadan, ada 2 malam lebih kurang begitu. Kan mudah-mudahan Allah Taala pemudahkan urusan kita, diterima segala amalan, dan di karya surau Haji Maksum ini orangnya berkasih sayang, insya-Allah, bukan saja di Ramadan, sampai Syawal, sampai kita berjumpa Ramadan yang akan datang, masih orang yang ramai mengimarakan surau dan sebagainya. Mudah-mudahan tali silaturahim kita di antara Masjid Nurul Jannah dan juga surau-surau di sekitar kita ini bertambah baik, insya-Allah. Kita memaafkan, bersangka baik dengan orang, pandang kemuliaan orang, pandang kebaikan orang, pandang keburukan kita, jangan pandang buruk orang. Wallahu alam, sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengucapkan tasbih kepada Rasulullah.